Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Al-An'am ayat 146. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 144. Ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal ibli itsnaini wa minal baqari itsnain. Qul azzakaraini harrama amil unsayain amma ishtamalat alayhi arhamul unsayain. Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba liyudilla an-nasa bighairi 'ilm. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Maksudnya, dan daripada unta 2 pasang, dan daripada lembu sepasang, iaitu jantan dan betina. Katalah wahai Muhammad, adakah yang 2 jantan itu daripada unta dan lembu Allah telah mengharamkan, ataupun 2 betina yang Allah haramkan, ataupun yang telah dikandung oleh yang betina, ataupun kamu menjadi saksi ketika mana Allah telah menetapkan hukum itu. Maka siapa lagi yang paling zalim daripada orang yang mereka-reka ke atas Allah pendustaan hanya untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah pada kaum yang zalim. Pengajarannya, pertama, hak untuk mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu adalah hak mutlak Allah. Dan haram ke atas manusia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua, setiap kebenaran pasti bersumberkan ilmu yang sahih. Setiap kebenaran pasti bersumberkan ilmu yang sahih. Manakala setiap kebatilan tidak bersandar kepada ilmu. Yang ketiga, manusia yang paling zalim ialah yang mengatakan sesuatu tentang Allah dan hukum hakamnya tanpa ilmu. Yang keempat, kezaliman adalah penyebab dan penghalang manusia
daripada mendapat hidayat Allah. Ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi Allahi bih. Faman ittarra ghaira baghin wala 'ad fa inna rabbaka ghafurur rahim. Maksudnya, katalah wahai Muhammad, aku tidak dapati pada apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram ke atas orang yang memakannya, kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, sesungguhnya ia adalah najis. Atau amalan kefasikan, iaitu menyembelih binatang bukan kerana Allah atau tidak menyebut nama Allah. Maka sesiapa yang terpaksa dalam keadaan darurah tanpa dia mencari dan tanpa melampaui batas, dibolehkan. Sesungguhnya Tuhan engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengajarannya. Pertama, semua makanan sama ada buah-buahan ataupun binatang adalah halal. Kecuali ada dalil mengatakannya haram. Yang kedua, rahmat Allah kepada manusia. Yang kedua, rahmat Allah kepada manusia yang menghalalkan sebahagian besar makanan dan mengharamkan sebahagian kecil sahaja. Yang ketiga, apa sahaja yang disembelih bukan kerana Allah atau tidak disebut nama Allah, maka sembelihan itu menjadi bangkai dan haram dimakan. Yang ketiga, ayat keempat, rahmat Allah sangat besar dan luas, sehingga Allah membenarkan memakan makanan yang haram apabila ada darurah demi untuk menyelamatkan nyawa. Okey, habis ya?
Okey, ayat hari ini kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah haramkan secara umum kepada semua manusia. Iaitu berapa? Dalam ayat yang lepas. 4. Pertama, bangkai. Yang kedua, darah yang mengalir. Yang ketiga, daging khinzir. Yang keempat, apa yang disembelih bukan kerana Allah ataupun tidak disebut nama Allah. Yang tidak disebut nama Allah ni, ulama beza pendapat. Kalau mazhab Syafi'i, kalau yang sembelih tu orang Islam, tapi dia tak baca bismillah, sembelihan tu sah. Mazhab Syafi'i. Sebab syarat dia ialah orang Islam. Tapi kalau mazhab lain, contoh mazhab Hanafi, kalau tak baca bismillah, haram. Jadi bangkai. Yang siapa sembelih tak penting. Yang penting baca bismillah. Berbeza. Yang mazhab Syafi'i yang penting siapa yang sembelih. Cuma ada ayat yang mengatakan kalau sembelihan bukan Islam yang ahli kitab. Yang sembelihan oleh bukan Islam tetapi dia ahli kitab. Maka dibolehkan makan. Okey. Ya. Dia kira agama bukan kira bangsa. Kadang-kadang Melayu kan, dia beragama Kristian. Dia sembelih. Boleh makan. Ialah dia berdasarkan agama. Tapi kalau orang Melayu beragama Hindu, dia sembelih. Sembelih ayam. Ayam pula dikarikan. Tak boleh, Okey. Kalau ayat yang lepas Allah cakap secara umum untuk semua manusia, maka ayat hari ini Allah cakap secara khusus. Iaitu kalau 4 yang haram tu sebenar yang disebut dalam ayat yang lepas 4 yang haram. Tapi ada lagi yang disebut dalam hadis. Ada lagi yang diharamkan selain daripada 4. Contoh, semua binatang yang bertaring. Burung yang berkuku, burung ulang. Apa lagi? Semua yang disunatkan bunuh, maka adalah haram. Seperti tikus, kalajengking, cicak. Cicak disunatkan bunuh. Kan? Kalau bunuh cicak, ibadat. Dapat pahala. Tapi jangan asyik duk bunuh cicak je sampai tak solat kan. Kuda halal ke haram? Kuda halal ke haram? Kuda. Apa dia? Ulama beza pendapat. Majoriti ulama kata kuda halal. Sebab ada beberapa hadis yang sahabat kata, kami pernah makan kuda dalam peperangan Khaybar. Ada riwayat mengatakan kami sembelih kuda. Jadi kuda halal makan. Tapi ada sebagai ulama kata kuda hukumnya makruh. Sebab ada hadis, tapi hadis itu adalah dhaif. Pendapat paling kuat kuda adalah halal. Okey, jadi ayat hari ini Allah nak begitu. Itu pun ulama beza pendapat lah. Jadi makan yang satu alam sudahlah. Okey. Jadi ayat ni khusus untuk orang Yahudi. Jadi sebab orang Yahudi ni, dia suka mengharamkan ikut suka dia. Menghalalkan ikut suka dia. Maka Allah hukum mereka. Iaitu Allah haramkan apa yang patut mereka boleh makan. Sebagai balasan perangai mereka yang suka menghalalkan ikut suka dia. Jadi ini khas untuk orang Yahudi. Dalam syarat Nabi Musa AS. Wa alal lazina dan
ke atas. Allazina. Allazina orang-orang. Hadu. Hadu ni Yahudi. Hadu ni saya pernah bagi tu. Apa makna hadu? Hadu ni makna raja'u. Raja'u ataupun tabu. Raja'u mana mereka kembali. Tabu mana mereka bertaubat daripada taubah. Jadi orang Yahudi yang kufur, yang syirik, bila kembali kepada Allah dia panggil hadu. Orang yang kembali. Okey, orang-orang Yahudi, kepada khusus orang Yahudi haramna. Kami haramkan. Kulla, setiap, zi zufurin, setiap yang berkuku. Kuku macam mana ni? Yang kuku yang bukan yang terbelah tu. Seperti kuku unta. Pernah tengok tak kuku unta? Kan? Macam kuda. Ada juga ulama mengatakan seperti itik, angsa. Itu makanan yang orang Yahudi suka. Tapi sebab dia melampau, dia suka mengharamkan apa yang Allah halal, Allah hukum dia. Yang ni kamu tak boleh makan. Sebab tu Allah kata ini khas untuk orang Yahudi. Jadi haramna, Allah kata kami haramkan. Sebab orang Yahudi kata, benda-benda macam ni, Allah tak haramkan kami. Kami sendiri mengharamkan. Yang inilah. Kami mengharamkan sebab apa? Sebab atuk kami iaitu Nabi Yaqub AS mengharamkan. Jadi kami pun ikut. Cuba buka surah Ali Imran ayat 92. Sebelum tu buka surah An-Nisa ayat 160. Surah An-Nisa ayat 160. Okey, apa dia ayat tu? Kuat sikit. Wa min fa bi zulmin. Fa bi zulmin minal ladzina hadu haramna alaihim tayyibatin. Uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillah katsira. Katsira. Dah. Okey. Cuba terjemah. Fa bizulmin, maka ba tu dia panggil bahasa babiah dengan sebab. Maka dengan sebab kezaliman. Siapa? Minal lazina hadu, orang-orang Yahudi. Dengan sebab kezaliman orang Yahudi, haramna, kami haramkan ke atas mereka apa dia? Tayyibat. Yang baik-baik ni. Unta, angsa, itik yang berkuku, kemudian ada lagi. Kami haramkan sebab apa? Kezaliman mereka. Semua tu sebenarnya asalnya tayyibat. Yang uhillat, yang asalnya dihalalkan kepada mereka. Apa kezaliman orang Yahudi? Wa bisaddihim an sabilillah. Iaitu mereka menghalang orang ramai daripada jalan Allah. Tak bagi orang beriman, menimbulkan keraguan pada agama. Kesira, sangat banyak. Jadi kerja tak nak bagi orang faham agama, tak nak bagi orang belajar agama, kerja orang Yahudi. Siapa yang buat tu dia adalah anak cucu Yahudi.
Ha? Tak, dia kalau masih percaya pada Allah, yakin pada hari akhirat, dia masih Islam, tapi dia buat dosa besar lah. Dosa besar. Dan lepasnya Allah sebutkan, antara kezaliman orang Yahudi, ayat 161, kan? Tentang sebab apa? Dia menghalalkan riba. Okey? Cuba buka surah jadi. Surah Ali Imran ayat 93. Cuba. Apa ayat tu? Ha? Kullu ta'am kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israelu ala nafsihi min qabl an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurah fatluha in kuntum Okey, cuba terjemah. Kullu ta'am. Kullu apa dia? Setiap ataupun semua. Ta'am, makanan. Ta'am makanan. Kalau tempat makan, ta'am. Semua makanan kana adalah hillan. Hillan halal. Semua makanan halal. Li Bani Israel. Untuk Bani Israel. Illa kecuali ni, Allah nak beritahu semua makanan halal, termasuklah yang berkuku. Okey? Sebelum Allah haramkan, semua asalnya halal. Kecuali maharrama, apa yang telah diharamkan oleh Israel. Yani Bani Israel. Apa beza? Yang mana Yaqub? Israel ni Yaqub. Yang ni? Kaum dia. Bani itu mana? Anak cucu dia. Okey? Semua makanan untuk kaum Bani Israel adalah halal. Kecuali apa yang diharamkan oleh Nabi Yaqub AS. Apa dia? Dia dalam tafsir mengatakan Nabi Yaqub dia ada penyakit. Penyakit dia tak boleh makan unta. Jadi dia kata, saya tak boleh makan. Okey? Jadi dia mengharamkan bersebab. Maka Bani Israel pun ikut sama. Kami haramkan unta sebab ikut Nabi. Itu dia mengharamkan yang halal. Faham? Dia bila dia mengharamkan yang halal, asalnya halal, Allah pun jadi haram. Unta kan? Unta Nabi Yaqub tak makan. Sebab ada penyakit. Tapi sebab dia pun ikut mengharamkan, maka Allah kata, okey, sekarang haram betul. Faham tak? Pengajarannya apa? Jangan memandai-mandai mengharamkan apa yang halal. Sebab takut nanti Allah hukum kita, sama ada Allah jadikan haram, ataupun kita tak boleh makan, ataupun makan tak ada selera, macam-macam Allah hukum. Berbagai-bagai bentuk. Tahu. Dan sebenarnya kalau nak tahu haram atau halal, mesti ada panduan daripada kitab. Sebab tu Allah kata, kecuali apa yang diharamkan oleh Nabi Yaqub AS. Jadi Israel ni nama Nabi Yaqub. Sebab tu jangan kutuk Israel. Jangan kutuk Israel. Faham tak? Jangan kutuk.
Jangan maki Israel. Sebab dia adalah Nabi Yaqub. Tak, nama Nabi Yaqub. Yaqub pun nama dia, Israel pun nama dia. Dua-dua nama dia. Habis nak kutuk apa? Kutuk Yahudi. Kutuk Yahudi. Sebab Israel itu nama orang, nama Nabi dan nama bangsa. Bangsa tak bersalah. Yang salah ialah pegangan agama tu. Apa dia? Boleh. Kita pilih makanan sebab penyakit. Tapi siapa yang sahkan kita tak boleh makan makanan tu? Jangan memandai-mandai. Mestilah disahkan oleh doktor yang pakar. Tak. Kalau nasihat doktor berdasarkan ilmu, maka tak boleh. Tapi khas untuk kita. Sebab ada setengah kita ni perangai macam Yahudi. Apa dia? Bila tak guru. Betul. Bila tak guru dia tak makan makanan tu, so ada penyakit, anak murid pun ikut tak makan. Itu Yahudi lah tu. Kenapa tak makan? Ikut tak guru. Itu Yahudi tu. Walaupun Yahudinya keturunan Melayu. Kalau seorang kata untuk diet, jangan makan ni sebab tak boleh kurus. You makan ini. Jangan zalim pada diri sendiri. Jangan zalim pada diri sendiri. Allah bagi nikmat, kan? Allah bagi nikmat, makanan tu halal, selera pun ada. Makan je lah. Kenapa nak jaga sangat badan? Jagalah iman. Iman dia tak kisah, kan? Iman dia tak kisah kurus ke gemuk ke lantak. Tapi badan tu dia jaga, ya Allah, sampai menyeksakan diri. Kita tengok dia berkesian, kan? Ada jenis agama dia mengharamkan makan naga. Contoh apa dia? Orang India, kan? Tak boleh makan lembu, tak boleh makan daging. Ada yang makan sayur saja, sama lah tu. Itu perangai Yahudi. Kadang-kadang dia haramkan bermewah. Sampai tak ada baju, tak pakai selipar, kan? Kadang-kadang dia mengharamkan kahwin. Itu semua perangai Yahudi. Apa yang Allah halal, halal lah. Jangan memandai-mandai. Okey? Sebab tu Allah kata, Qul. Mereka haramkan semua halal, sebelum apa? Sebelum turun kitab Taurat. Tapi bila mereka mengharamkan apa yang halal, maka Allah sebut dalam kitab Taurat. Sebut dalam kitab Taurat apa dah? Yang berkuku, lemak-lemak lembu haram. Okey. Kita sambung. Apa lagi yang haram ke atas orang Yahudi? Wa minal baqari, dan dari bakar, lembu. Allah haramkan juga, tapi bukan lembu. Wa minal baqari wal ghanam, dan kambing. Bukan lembu dan kambing yang haram, tapi yang haram ialah haramna, kami haramkan alaihim, ke atas mereka, syuhumahuma, syuhum lemak, keduanya. Yang berkuku ni semua haram. Dagingnya, lemaknya, seperti unta. Yang lembu dengan kambing, bukan semua haram. Yang haramnya adalah lemaknya sahaja. Orang Yahudi suka lemak ni.
maka sebab dia perangai buruk, Allah haramkan apa yang dia suka. Okey, lemak pula, adakah semua lemak haram bagi orang Yahudi? Ada yang terkecuali. Illa, kecuali ma hamalat, apa yang apa dia? Hamalat, yang melekat. Zuhuruhuma. Zuhuruhuma apa dia? Bukan kedua punggung, punggung keduanya. Keduanya apa maksud ni? Punggung lemak, punggung kambing dan lembu. Tengok, Allah nak hukum, tapi dalam hukum Allah ada rahmat. Apa dia? Kalau lemak tu melekat kat tulang punggung, halal. Sebab apa? Nak buang tu susah. Jadi Allah menghukum, tapi dalam hukuman Allah ada rahmat. Awil hawaya, ataupun lemak yang melekat pada isi perut ataupun perkakas dalam. Termasuklah perut. Perut ada lemak kan? Maka halal. Ini bagi siapa ni? Bagi Yahudi. Kita semua halal kan? Boleh makan semua kan? Perut lagi sedap. Buat apa tu? Sate. Tak, sup perut. Sup perut. Atau makhtalata, apa yang bercampur. Bi'azmin, dengan tulang. Kadang-kadang tulang lembu dan kambing tu ada lemak kah? Susah nak buang, maka halal. Kalau Allah haramkan semua, jadi susah tak Yahudi? Susah. Dia kena kikis semua sekali. Ayat ni tadi Ali Imran tu, ada sambungan dia yang wahai Muhammad kan, jika ada makanan yang diharamkan kepada kamu wahai Bani Israel sebelum kitab Taurat diturunkan, maka bawa kamu kitab Taurat itu kemudian bacalah akan dia kalau benar-benar kamu orang-orang yang benar. Maksudnya paharaman ni kandung dalam kitab Taurat? Ya. Sebab orang Yahudi mengatakan Allah tak haramkan kami, tapi kami mengharamkan sendiri. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab Nabi Israel dia haramkan untuk diri dia tu. Ialah kenapa Yahudi mengatakan Allah tak haramkan kepada kami, kami sendiri mengharamkan. Sedangkan yang mengharamkan ialah Allah. Sebab kalau dia kata Allah mengharamkan, makna apa? Allah mengharamkan benda tu sebab apa? Sebab mereka zalim, sebab mereka jahat. Jadi mereka tak nak sebab jahat tu, maka mereka kata Allah tak pernah haramkan, kami sendiri. Boleh faham? Jadi Allah kata apa dalam surah tu? Bawa kitab Taurat, tengok siapa yang mengharamkan, kamu ataupun Allah. Sebab dalam kitab Taurat tu Allah sebut kami haramkan. Yahudi mendakwa mereka mengharamkan. Sebab dia nak mengelak daripada sebab Allah haramkan. Bukan perli juga, memang nak begitu. Yahudi ni memang jahat. Bila dia jahat, Allah hukum, iaitu Allah haramkan apa yang sebenarnya halal bagi mereka. Kata ini syarat Nabi Musa je. Yahudi sekarang dia kafir ke Islam? Dia nak makan apa makan dah. Tapi bila dia masih Islam, halal tak lemak ni? Halal. Syariat Nabi Muhammad lain. Unta apa semua halal. Okey. Jadi kalau lemak tu bercampur dengan tulang, halal. Kenapa? Sebab rahmat Allah. Sama juga dalam ayat yang lepas. Allah kata darah yang mengalir haram. Tapi kalau darah yang melekat kat celah-celah tulang tu, okey. Sebab kalau Allah kata haram semua sekali, yang mengalir, yang tak mengalir, jadi susah tak kita? Allah kata darah yang melekat kat daging pun haram. Apa jadi? Ada orang basuh daging sampai warna putih sebab nak keluarkan darah.
Okey, zalika, demikian itu, Allah beritahu sebab. Kenapa Allah harapkan khusus untuk orang Yahudi ni? Kenapa ni? Sebab jazainahum, kami balas. Jazakallahu khairan. Kami balas ke atas mereka bibaghyihim, dengan batu makna sababiah, dengan sebab apa dia baghyu? Kederhakaan ataupun kejahatan mereka. Maknanya balasan berdasarkan jenis amalan. Amalan mereka apa dah? Mengharamkan apa yang halal. Allah pun balas sama dengan apa yang mereka buat. Iaitu Allah haramkan apa yang sepatut halal. Wa inna, dan sesungguhnya kami lasadiqun, pasti orang-orang yang benar. Apa maksud ni? Mana Allah kata kami yang haramkan dan kami bercakap benar. Adapun Yahudi mengatakan mereka sendiri mengharamkan, itu adalah dusta. Okey. Mungkin apa yang Yahudi buat tu tak berlaku direct kepada masyarakat kita, tapi mungkin berlaku secara tak langsung. Macam kita sebut sebelum ni, ada makan ayam, boleh makan bila-bila masa, walaupun bercampur dengan yang lain. Tapi dia kata tak boleh. Ada budaya, bila mati, keluarga kita mati kan, orang Melayu, bila ada mayat tu, dia tutup semua. Tutup gambar, tutup TV kan. Ada kan? Pasal apa? Ya? Saya tak tahu apa sebab. Dia takut apa? Tengok. Kita sendiri pun tak tahu kan. Menunjukkan apa tu? Kita buat ikutan. Orang dulu buat, kita buat. Tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Kejahilan. Lepas tu bila kita beritahu salah dan yang kita beritahu ada dalih, dia tolak. Yang ada dalih, dia tolak. Yang dia sendiri tak tahu apa pun. Sebab apa? Dia pegang. Kan apa tu panggil? Bodoh. Tak. Cerita Allah haramkan benda-benda ni pada Yahudi ada disebut dalam Taurat. Ada disebut dalam Taurat. Sebab tu ayat apa tadi? An-Nisa 160 dan 161. Allah kata cuba suruh orang Yahudi buka dalam kitab Taurat. Ada tak yang menyebut Allah mengharamkan, bukan mereka mengharamkan? Kenapa Allah cakap pasal Yahudi ni? Yahudi ni zaman Rasulullah, tapi yang betul-betul mengharamkan benda yang halal, Yahudi zaman siapa? Nabi Musa. Tapi kenapa Allah macam bercakap pada Yahudi Madinah macam mereka yang buat, sedangkan mereka bukan buat? Keadaan dia macam ni. Bila Yahudi zaman Madinah tak bantah pun apa yang dibuat oleh Yahudi zaman Nabi Musa, maka seolah mereka bersetuju dan sama seperti orang yang buat. Kaedah dia, siapa yang tak cegah kemungkaran, sama seperti dia bersetuju dengan kemungkaran. Boleh faham? Sebab tu bila Allah turun musibah, Allah turun pada siapa? Semua sekali. Yang buat kemungkaran, yang tak buat, semua kena sekali. Cuba buka surah ni. Surah Al-Anfal. Ayat 25. Apa dia? Wattaqu. Wattaqu fitnatan
La tusiban allazina zalamu minkum khassah. Dah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Okey. Cuba tengok terjemahan. Allah kata wattaqu. Apa makna wattaqu? Takutlah fitnah. Fitnah di sini maksudnya ialah azab ataupun balasan. Yang mana fitnah itu la tusibanna, tidak sekali-kali akan menimpa allazina zalamu minkum, orang-orang yang zalim khasat secara khusus. Takutlah pada balasan Allah yang tidak menimpa orang zalim secara khusus, tetapi akan menimpa juga orang yang tidak zalim. Faham? Bila tu? Bila orang yang tidak zalim tidak mencegah. Kenapa yang tak zalim kena juga balasan? Sebab dia, walaupun dia tak zalim, tapi bila dia tak cegah, macam dia bersetuju. Bila bersetuju, sama dengan orang buat kezaliman. Sebab tu yang Allah jadikan Bani Israel kera kan? Yang melanggar perintah Allah, semua jadi kera. Tak ada seorang pun selamat. Tapi yang melarang, duduk sebelah tu je. Semua selamat. Seorang pun tak jadi kera. Sebab apa? Sebab mereka mencegah. Bila mereka mencegah, mereka tak setuju. Apa jadi kepada golongan yang ketiga tu? Allah tak sebut. Ada ulama mengatakan golongan ketiga. Siapa golongan ketiga? Yang menegur kepada orang yang menasihati. Ulama mengatakan yang golongan ketiga, dia tak langgar perintah Allah dan dia tak mencegah. Tapi dia tegur orang yang mencegah. Mungkin dalam ayat tu dia bukan menegur, tapi dia bertanya, kenapa kau? Tak ada, sebenarnya dia tegur lah tu. Dia kata, kenapa kamu duk sibuk-sibuk cegah orang yang buat kemungkaran? Sedangkan Nabi Musa dah janji, siapa yang melanggar perintah Allah, Allah akan hukum. Tunggu je Allah azab mereka. Ayat mereka tu menunjukkan, kata ulama, mereka juga benci dengan kemungkaran. Sebab tu Allah tak sebut. Faham tak? Mereka kata apa? Tunggu je Allah azab mereka. Itu menunjukkan mereka tak suka dengan kemungkaran. Oh, yang menegur kepada yang menegur tak? Ya. Diselamatkan juga. Dalam ayat tu Allah tak sebut selamat ke tak. Tapi ulama mengatakan, ahli tafsir. Jadi sebab itulah iman yang paling lemah ialah benci. Kalau tak benci langsung, sama dengan orang buat mungkar. Contohlah orang duduk dalam rumah kita minum arak kan. Duduk satu rumah. Kita tak tegur, kita tak benci, kita bersembang, buat macam biasa. Sama dengan orang yang minum arak. Kita dengan dia 2 kali 5. Sebab reda dengan kemungkaran seperti buat kemungkaran. Okey. Ustaz, ada lanjutan sikit. Ada satu hadis berkenaan dengan antara Allah akan lindungi daripada azab pada satu-satu tempat atau kaum itu. Bila ada kalangan mereka yang beristighfar. Ya. Jadi kalau macam mana saya nak relatekan benda itu dengan... Tak, itu hadis ayat Quran. Allah kata selagi mana Allah tidak akan mengazab mana-mana penduduk negeri selagi mana Rasul ada di situ. Yang kedua, selagi mana ada orang yang beristighfar. Sebab itulah masa Nabi ada kat Mekah, Allah tak turun azab kat Mekah. Sebab Nabi ada. Lepas tu Nabi keluar, belum lagi. Sebab ada masih sakit-baki sahabat yang tak mampu berhijrah. Mereka beristighfar. Tapi bila dah keluar semua, Allah turunkan azab. Kemarau kat Mekah. Tapi yang istighfar tu makna apa tu? Dia bertaubatlah. Dia tak reda dengan kemungkaran. Ada satu hadis yang sahih. Tentera bergajah pergi nak serang, nak roboh Kaabah kan. Dalam kumpulan ramai disebut, Aisyah berkata,
Dalam kumpulan tentera bergajah ada kumpulan peniaga. Jadi Aisyah bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang pergi bersama tentera bergajah tu dia tak nak meniaga, nak cari duit. Dia bukan nak pergi robohkan Kaabah. Jadi kenapa Allah hancurkan semua sekali? Sama dengan tentera bergajah." Maka Nabi kata, sebab dia ada bersama orang yang nak buat kemungkaran. Maka semua ditimpa azab yang sama, tetapi bila dia bangkit di akhirat, Allah bangkit mengikut niat masing-masing. Faham? Jadi bila orang buat kemungkaran, jangan kita ada bersama. Okey. Habis Kalau kamu dah bagi bukti, bagi hujah tentang kewujudan Allah, kebesaran Allah, keesaan Allah dan tentang kebenaran engkau sebagai Rasulullah, tapi mereka mendustakan juga. Nak buat apa? Mereka tetap degil menolak Islam. Fa in kazzabuka, maka sekiranya kazzabuka, mereka engkau ada pendustaan yang lebih besar daripada berdusta kepada Rasulullah. Ada? Ada pendustaan. Pendustaan yang lebih besar daripada berdusta pada Allah dan Rasul. Ada? Tak ada? Tak ada. Jadi kalau Allah pun manusia dusta, kalau Rasul pun manusia dusta, kalau kita cakap kebenaran, orang kata bohong. Tak ada apalah. Jangan kecil hati. Sebab setengah kita bila kita cakap benar, dia nak orang puji je kan. Itu bukan pendakwah, itu selebriti. Okey, maka sekiranya mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, apa patut kamu buat? Qul, katalah pada mereka. Begitu pada mereka yang dusta ni. Maka katakanlah, kata apa? Rabbukum, Rabb apa dah? Pencipta kamu, zu rahmatin wasi'ah, mempunyai rahmah wasi'ah yang luas. Apa mana? Bila orang kata kamu dusta, kamu sihir, kamu gila, jawab apa? Begitu mereka, rahmat Allah sangat luas. Boleh faham ke? Kita berdakwah pada orang. Orang kata macam-macam pada kita. Bodoh lah, gila lah, bangang lah. Kita pun jawab, tak apa, rahmat Allah luas. Dia boleh faham tak? Tak faham? Apa dia? Pertama, bagi kepada mereka rahmat Allah luas. Rahmat Allah yang paling penting untuk siapa? Untuk orang beriman. Jadi kalau mereka mendustakan engkau, rahmat Allah tetap bersama kamu. Apa masalahnya? Rahmat Allah tetap bersama orang beriman. Yang paling penting dalam hidup kita, kita nak apa? Nak duit ke nak rahmat? Betul? Kalau saya bagi rahmat dengan duit 10,000, nak ambil yang mana? Cakap. Ini hari Jumaat ni, cakap baik-baik. Sebab itulah pemuda kafir dalam keadaan tak ada apa-apa, dia pergi ke gua dan lari pada musuh. Apa yang dia minta? Dia minta rahmat. Sepatutnya dia minta apa? Makanan, minta perlindungan, minta keselamatan. Tapi yang dia minta rahmat je. Kenapa? Bila dapat rahmat Allah, semua akan dapat. Semua selesai. Bahkan tiket nak masuk syurga, rahmat. Okey.
Jadi Allah kata beritahu pada mereka, rahmat Allah sangat luas, tak ada masalah. Kami buat kerja ni bukan kerana kamu, tapi untuk mendapat rahmat Allah. Jadi rahmat Allah sentiasa bersama Nabi dan orang beriman. Satu. Yang kedua, rahmat Allah luas sehingga kamu sekarang kufur setiap hari dah berpuluh-puluh tahun, tapi Allah masih tidak mengazab kamu. Sebab apa? Rahmat Allah. Kamu kena tahu tu. Di sini juga Allah nak bagi tahu siapa yang buat jahat, buat maksiat tapi masih sihat wal afiat, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan nikmat Allah. Sebab apa? Istidraj. Jangan tertipu. Saya tak solat 30 tahun. Okey je, kaya, sihat wal afiat, jangan tertipu. Kita pula solat 30 tahun, 30 tahun sakit. Kan? Kita kadang-kadang kita rasa mana rahmat Allah tak? Kita boleh istiqamah salat 30 tahun, itu pun rahmat Allah. Berapa ramai orang 10 tahun salat, bila Allah uji 3 hari sakit, tinggal salat. Rahmat Allah tak bersamanya. Boleh faham? Jadi bila kita buat kerja dakwah ke, buat kebaikan, orang tak setuju, orang maki, orang kata bohong, ingat ayat ni. Aku nak cari rahmat Allah je, bukan nak cari redha manusia. Kalau kita cari redha manusia, kita stres. Kita boleh jadi gila. Sebab manusia tak akan puas dengan kita. Okey. Kemudian, la yuraddu. Tidak boleh ditolak. Ba'suhu. Apa makna ba'suhu? Seksaannya ataupun azabnya. Tengok. Al-Quran ni kitab tarbiyah, pendidikan. Bila tarbiyah, bila Allah sebut benda yang menggembirakan, Allah tak akan biar kita gembira sepanjang masa. Allah sebut pula satu benda yang menakutkan. Supaya apa? Kita seimbang. Jangan syok sendiri. Sebab iman boleh berbolak-balik, boleh naik dan turun. Hari ini mungkin kamu okey, besok bila kita tak okey, ingat ayat seterusnya. Azab Allah tidak siapa yang boleh tolak. Faham tak? Azab Allah kat dunia. Kalau Allah nak bagi kita sakit, boleh tak kita elak? Kadang-kadang yang sakit tu siapa? Doktor pakar. Yang paling-paling pakar sakit juga. Betul? Jadi bila Allah nak, tak ada siapa boleh elak. Itu kat dunia. Kalau mati, lagi tak boleh elak. Bila masuk kubur, Allah azab seseorang dalam kubur. Boleh elak tak? Boleh keluar balik daripada kubur? Tak boleh. Bila Allah azab manusia daripada mahsyar, boleh elak? Nak lari ke mana? Tak boleh elak. Kalau masuk neraka, lagi tak boleh nak keluar. Allah kata apa dalam surah tu? Setiap kali ahli neraka nak keluar, kan api tu lambung dia kan? Lambung sampai dia nampak pintu. Bila nampak pintu, dia rasa seronok sebab macam boleh keluar. Tengok azab Allah dari segi mental. Nampak pintu nak keluar, tiba-tiba Allah benam balik dalam neraka. Lepas tu api lambung lagi, nampak pintu, ada harapan, Allah benam lagi. Akhirnya penyiksaan dua. Satu fizikal, yang kedua dalam surah apa tu? Surah apa tu? Setiap kali dia nak keluar, Allah penangkan balik dalam neraka. Percayalah, saya tak akan tanya melainkan surah yang biasa kita baca. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Surah apa? Sah, tak pernah baca. Surah apa ni? Sejadah. Sebab yang biasa ni baca siapa? Imam hari Jumaat. Jadi lelaki pun tak baca, perempuan lagi tak baca sebab perempuan tak pergi masjid kan hari Jumaat. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha.
Waqila lahum zuku azabal azaban nar allazi kuntum bihi tukazzibun. Ayat berapa? Surah Sajadah ayat 20. Okey, cuba kita terjemah. Kullama. Tengok bahasa Al-Quran. Setiap kali aradu, mereka mahu, mereka ni ahli neraka. Setiap kali mereka mahu an yakhruju, untuk keluar daripadanya. Semua nak keluar, panas, kena bakar, terbakar, hangus. Jadi semua nak keluar. Setiap kali mereka nak keluar, u'idu fi hadi, dikembalikan. Dalam tafsir mengatakan api itu melambung dia sampai ke pintu, dia nak keluar. Bila nak keluar, dibenamkan lagi ke dalam. Berapa kali ni? Berapa kali dia nak keluar dan dipatahkan balik? Tengok bahasa Al-Quran. Kullama. Setiap kali dia lambung, dia nak keluar. Mana kalau satu hari dilambung 1000 kali, 1000 kalilah dipatah keluar, dipatah balik. Kemudian Allah kata lagi. Lepas tu, waqila lahum, dikata pada mereka, zuku. Rasalah azab benar, azab neraka yang dulu kamu tak percaya. Macam-macam ustaz cakap, neraka begini, azab begini, makanannya begini, kamu kata semua karut. Sekarang rasalah. Dan sekarang bukan waktu nak percaya, tapi waktu menerima azab. Okey. Jadi tengok, bila kita tadabbur, yang ni rasa gembira, yang ni rasa. Jadi akhirnya kita sentiasa berhati-hati. Kita tak akan duduk dalam keadaan yang sama je. Kita akan tambah lagi ibadat kita, perelokkan lagi. Sebagaimana Nabi ajar doa kepada Muaz bin Jabal, yang kita baca di akhir solat. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa ingat pada Engkau. Sebab banyak masa kita lupa pada Allah. Yang kedua, sentiasa bersyukur pada Engkau. Dan yang ketiga, wa husni ibadatik, iaitu sentiasa perelokkan ibadat. Aku tak nak solat aku macam dulu 20 tahun yang lepas dengan sekarang sama je, tak khusyuk. Perelokkan ibadatku. Okey? Humazah apa dia? Al-Khutamah kan? Narullahi allati. Itu lain. Itu Allah nak bagi tu api neraka tu tatali'u alal afidah. Afidah hati. Alaiha muqsadah. Fi amad, itu mana diikat. Ahli neraka dilambung tapi dalam keadaan diikat di tiang. Tak boleh nak bergerak. Lain. Tak mestinya. Kalau yang mengumpat, yang kumpul harta untuk dunia, itu azab dia. Tapi yang lain pun mungkin azab yang sama juga. Itu apa maksud? Allati tattali'u alal afidah. Api, dengar, Allah kata api tu sampai ke hati. Apa maksud dia? Kalau kita dengar, kita faham, kita bertaubat 1000 kali tak akan buat dosa. Apa maksud dia? Dia api kat dunia, kalau membakar manusia, dia sampai kat mana? Kulit je, betul? Kadang-kadang kena terbakar kepala, mati dah. Kadang-kadang terbakar separuh badan, mati. Tapi api di akhirat, terbakar kaki, hidup lagi. Terbakar kepala, hidup lagi. Sampai bila? Api tu sampai ke hati. Benda yang paling dalam. Dah hangus, dah masak, Allah tukar bodi baru. Liyazukul azab. Supaya mereka betul-betul rasa azab yang dulu mereka tak percaya. Okey.
Jadi Allah kata tidak boleh ditolak azab. Sebab itulah ada juga segelintir orang Melayu, dia doa tolak bala, kan? Ada kan? Doa tolak bala. Siap buat macam ni kan? Mula-mula macam tu, lepas tu macam ni. Senangnya nak tolak bala. Dia nak tolak bala, ubah tangan. Subhanallah. Ulama kata, apa yang dibuat oleh segelintir orang Melayu bercanggah dengan ayat ni. Allah kata apa? Bala tak boleh ditolak. Bala Allah, bila Allah dah tetapkan, tak boleh ditolak. Yang boleh kita minta al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwah wal-afiyah. Tapi kalau Allah nak bagi bala, tak boleh. Tak ada. Doa yang Nabi ajar setiap pagi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. 3 kali. Kita minta afwa, keampunan dulu. Tengok susunan. Pertama, sebelum kamu minta afiah, minta apa dulu? Ini dosa penuh satu badan, lepas tu minta selamat. Kan hadis Nabi kepada Abdullah bin Abbas, jaga perintah Allah, Allah jaga kamu. Maknanya keselamatan daripada Allah kita dapat daripada apa? Bukan doa tolak bala, tapi daripada ketaatan kita pada Allah, Allah jaga kita. Termasuklah orang kita suka baca doa selamat, kan? Doa selamat, saya pun tak tahu datang daripada mana. Nabi masa masuk Gua Sur, ketika sembunyi daripada orang musyrikin, selamat tak? Selamat tak? Walaupun orang musyrikin berdiri dan Abu Bakar nampak tak kaki, tapi Nabi selamat tak? Sebab apa Nabi selamat? Nabi baca doa selamat tak? Nabi buat apa? Tak, Nabi pergi ke gua sebab ikut perintah Allah. Bukan saja nak panjat gunung. Ikut perintah Allah, Allah jaga. Walaupun tak baca doa selamat. Tapi kalau kita baca doa selamat, kita langgar perintah Allah, belum tentu selamat. Betul? Orang kita kadang-kadang nak pergi Mekah, dia baca doa selamat. Doa selamat apa tu? Sebelum pergi Mekah, biasalah. Doa selamat apa? Doa selamat perjalanan pergi dan balik. Tapi haji belum tentu mabrur. Betul tak? Lebih baik dia minta supaya haji mabrur. Mati kat Mekah pun okey. Betul? Daripada selamat pergi, selamat balik. Haji mabrur. Ha? Cuba baca. Sebenar maksud tu bukan tolak bala yang azab Allah. Sebenarnya doa tolak bala tu yang paling asas apa dia? Jangan buat sesuatu yang mengundang bala. Faham tak? Kalau kita tak buat sesuatu yang mengundang bala, kita bacalah doa tu. Sebenarnya kita tolak bala dengan ketaatan kita pada Allah, bukan dengan doa. Jadi nak baca doa tu, pastikan kita buat tak sesuatu yang mengundang bala. Kan ada hadis yang mengatakan, bila zina dah berleluasa, bila riba rasuah dah berleluasa, bala Allah akan turun. Itu tak boleh tolak. Cara tolak apa dia? Hentikan rasuah, hentikan zina. Bukan untuk mengubah takdir itu dengan satu cara, itu dengan doa. Ya. Tapi sebenarnya yang mengubah takdir itu pun ulama berbeza pendapat. Ubah takdir itu sebenarnya takdir yang mana? Sebenarnya ubah takdir dengan doa, kata ulama, yang ubah takdir dengan doa itu pun takdir Allah. Allah dah tetapkan takdir kamu diubah dengan sebab doa kamu. Itu adalah takdir Allah. Okey. Jadi la yuraddu ba'suhu, ancaman. Jadi di sana dia panggil apa? Wa'dun, janji. Di sini dia panggil wa'id, amaran. Okey, sebab itulah, sebab tu Allah bagi tahu tidak boleh ditolak bala daripada siapa ni? Daripada siapa ni? Dari kaum yang mujrimin, berdosa. Nampak?
Jadi kenapa bala Allah akan timpa dan tak boleh ditolak? Sebab jadi cara nak tolak bala yang sebenar apa dia? Ni, hilangkan mujrimin. Tinggalkan dosa. Okey. Ayat ini juga menganjurkan pada kita benda. Bila kita dapat nikmat, yang terbaiknya ialah kita bersyukur. Jadi sebenarnya bila kita dapat nikmat dan kita boleh bersyukur dengan nikmat, itulah rahmat Allah. Saya ulang, bila kita dapat nikmat Allah dan dengan nikmat Allah kita diberi hidayah oleh Allah untuk mensyukuri nikmat tersebut, itulah rahmat Allah. Dan bila kita bersyukur terhadap nikmat Allah, apa kita dapat? Bertambah-tambah. Ada dalil? Apa dia surah apa? Tak ingat. Surah Ibrahim ayat 7. Apa dia? Wa is ta'azzana rabbukum la in syakartum kemudian wa in kafartum in azabi okey. Allah bagi kaedah ataupun formula bagaimana nak tambah nikmat. Bagaimana cara nak tambah nikmat. Biasa manusia kalau nak tambah nikmat, formulanya apa? Kerja keras. Kan? Kerja lebih masa. Tapi kalau ikut Al-Quran, cara nak menambah nikmat ialah wa in ta'azzana. Ingatlah ketika mana ta'azzana memberitahu, memaklumkan. Ingatlah ketika mana Tuhan kamu memberitahu. Bagi tahu apa? La in syakartum. Pasti sekiranya kamu syukur. Apa makna syukur? Syukur. Syukur dalam bahasa Arab, syukru ta'atul mun'im. Ini mana syukur. Syukur ialah taat kepada mun'im. Apa makna mun'im? Pemberi nikmat. Jadi tanda kita syukur, taat kepada Allah. Kalau taat, syukurlah. Okey? Jadi Allah kata kalau kamu syukur, iaitu kamu taat. Dapat nikmat, kamu guna nikmat untuk mentaati Allah. Maka hasilnya apa? Pasti, sesungguhnya kami akan tambah. Boleh faham? Tak, sujud syukur ada sunnah Nabi. Bila kita dapat berita gembira, kan? Sujud. Sujud syukur. Ayalah. Itu huraian antara bentuk bersyukur ialah sujud. Tapi syukur yang paling besar apa dia? Taat. Jangan sujud syukur dia buat sebab sunat. Tapi yang wajib, tak buat. Okey. Jadi kalau siapa yang bersyukur di atas nikmat pertama nikmat dia kekal. Yang kedua, bertambah. Tapi ingat, orang kita suka baca setakat tu je ayat.
La in syakartum la azidannakum. Yang selepas tu dia tak hafal. Betul kan? Hafal tak? Wala in kafartum, dan pasti sekiranya kamu kufur. Apa makna kufur di sini? Lawan syukurlah. Syukur, taat. Kufur, lawan Tuhan. Kalau kamu kufur, kalau kamu engkar, kalau kamu buat maksiat, apa dia kesannya? Inna azabi lasyadid. Ingat, azab aku sangat pedih. Jadi bila dapat nikmat, kita tak bersyukur. Pertama, nikmat tu akan hilang. Yang kedua, nikmat yang nak datang pun lari. Dan yang ketiga, azab Allah sedang menunggu. Okey. Contoh kita bersyukur kan. Bila Allah bagi sihat, macam mana nak mensyukuri kesihatan, nikmat kesihatan? Tak, nikmat kesihatan itu nikmat sakit. Bila kita sihat, macam mana kita nak syukur nikmat sihat tu? Guna sepenuhnya nikmat kesihatan untuk mentaati Allah. Jangan sikit pun guna untuk kita sihat tapi mulut mengumpat. Itu kufur nikmat sihat dan kufur nikmat mulut. Mata, nikmat kan? Macam mana kita nak mensyukuri nikmat mata? Jangan tengok benda haram. Jangan tengok bola. Tengok bola haram ke halal? Dia tanya lelaki susah nak jawab. Tanya perempuan. Tengok bola halal ke haram? Dia paling-paling kurang buang masa. Betul? Paling-paling kurang bercakap dengan ayat wal asri. 2 pagi. Tapi 2 pagi tu, 2 pagi dia boleh buat alasan. Ustaz, saya memang tak boleh tidur. Tak tengok bola pun tak boleh tidur. Jadi baik saya tengok bola. Dia kata tahajud sunat je. Okey. Habis Habis. Ada soalan ke? Kita baca daripada buku Riyadhus Salihin. Okey. Tajuk kita tajuk sabarkan. Mukadimah dia sebut beberapa ayat. Kita dah huraikan. Ada lagi ayat yang kita belum hurai. Cuba baca. Ada 2 ataupun 3 ayat. Allah menjelaskan surah Asyura ayat 43. Maksudnya orang yang sabar dan memaafkan sungguh perbuatan yang demikian itu adalah antara perkara yang perlu kita perhatikan. Okey, cuba baca ayat tu. Cuba baca. Walaman sabara wa ghafara inna zalika
Surah. Ayat berapa? 43. Okey. Ayat ni penulis letak dalam tajuk sabar. Cuba kita tadabbur. Walaman dan la bagi man bagi sesiapa yang sabar. Satu, sabar. Yang kedua, ghafara, memaafkan. Memaafkan siapa ni? Tentulah orang buat salah pada dia, tapi dia maafkan. Dia antara sabar dengan maafkan, mana lebih sukar? Sabar. Memaafkan. Yang lebih suka? Memaafkan. Sebab tu Allah sebut sabar dulu. Ramai tak boleh maafkan orang sebab dia tak sabar. Jadi satu, dia sabar. Yang kedua, dia lawan nafsu, dia maafkan kesalahan orang. Maka Allah puji, inna zalika lamin azmil umur. Itu adalah daripada perkara yang besar, yang mulia. Dan tahu tak siapa Nabi yang digelarkan ulul azmi, yang mempunyai kehebatan, keazaman? Siapa? Nama? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dinamakan ulul azmi kan, yang mempunyai keazaman yang besar. Jadi Allah puji, siapa yang ada ciri dua ni, dia ada ciri-ciri ulul azmi. Iaitu satu, sabar. Yang kedua, suka maafkan orang. Bahkan Allah sebut dalam surah Ali Imran, sifat ahli syurga. Apa dah? Sifat orang bertakwa yang layak masuk syurga, yang seluas langit dan bumi. Dan membuang dendam. Satu, tahan marah dulu. Sebelum dia memaafkan, dia tahan marah. Dia boleh kontrol marah. Lagi tinggi, dia boleh maafkan orang. Samalah, tahan marah tu sabar. Kemudian lagi tinggi, maafkan. Ada orang dia tak marah bila orang buat salah pada dia, tapi dia tak boleh maafkan. Saya sabar, tapi saya tak akan maafkan. Lagi tinggi apa dah? Saya sabar, saya maafkan. Boleh? Pernah dengar tak kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Tak pernah dengar? Kisah yang mana? Kisah yang tu lah. yang saya nak cerita tu. Saya tahu. Kan Aisyah, anak Abu Bakar, dituduh zina. Salah seorang yang tuduh, yang percaya tuduhan itu ialah Mastah binti Usasah. Yang dia keluarga Abu Bakar, dia miskin. Abu Bakar bela dia daripada kecil lagi. Bagi kemudahan, bagi makan minum apa sampai dia besar. Mana besar jasa Abu Bakar pada dia. Tiba-tiba, bila orang munafik sebarkan fitnah Aisyah berzina, dia ni percaya. Bila dia percaya macam, dia tuduh Aisyah. Aisyah tu anak Abu Bakar. Maka Abu Bakar kata apa? Wallahi, demi Allah, mulai hari ini aku tak akan bantu kamu lagi. Dia sampai bersumpah tak nak bagi bantuan pada siapa ni? Kerabat dia yang Abu Bakar dah bantu lama. Tapi sebab apa dia tak nak bagi? Sebab dia menuduh Aisyah berzina. Satu tuduhan yang berat. Kita akan buat tak macam Abu Bakar? Mungkin lebih lagi kan? Halau terus. Tiba-tiba turun ayat menegur siapa? Tegur Abu Bakar ke tegur Mastah? Yang bersalah siapa? Yang dosa besar siapa? Tapi ayat tegur Abu Bakar. Kan pelik tu. Apa kesalahan Abu Bakar? Apa kesalahan Abu Bakar? Sebab dia buat sesuatu yang sangat merugikan dia. Pertama, kebaikan pada Mastah terhenti. Dia tak dapat pahala dah. Yang kedua, dia rugi satu kebaikan yang sangat besar, iaitu memaafkan. Memaafkan. Maka Allah sebut dalam surah An-Nur, kamu tak nak ke Allah ampunkan dosa kamu bila kamu maafkan orang? Tengok Allah bagi tawaran. Bila Allah kata
Kamu tak nak ke Allah ampunkan dosa kamu disebabkan kamu maafkan orang? Terus masa tu juga Abu Bakar bersumpah kali kedua, demi Allah, sekarang aku sambung balik bantuan. Oh, bukan senang tu. Bukan senang. Orang tuduh anak kita berzina, lepas tu kita putuskan hubungan, putuskan bantuan, tiba-tiba orang bagi nasihat. Kalau kamu maafkan dia, Allah ampun dosa kamu. Kita boleh tak nak bagi balik bantuan? On the spot. Boleh? Ha? Oh, tak ada pengalaman, ha? Saya nak tanya, kenapa Abu Bakar cukup mudah? Tadi cukup mudah bersumpah nak putus bantuan. Sekarang cukup mudah nak bersumpah nak sambung balik bantuan. Kenapa? Ha? Tak. Dia bila nampak keampunan Allah, hilang rasa dendam dan marah pada kawan tu. Sebab keampunan Allah matlamat hidup manusia. Kenapa kau nak simpan dendam sehingga aku terlepas keampunan Allah? Boleh faham? Jadi tengok keampunan Allah, jangan tengok orang buat jahat pada kita. Okey. Okey, ada satu lagi ayat dalam surah Asy-Syura. Boleh tak kita, adakah kita kena boleh ampunkan, maafkan semua orang? Tak. Syarat, mesti ada syarat. Surah Asy-Syura. Ayat. Ghafara wa sab wa aslaha. Surah juga selepas tu kok. Sekejap. Sabar ya. (43) okey, cuba baca. Tak, itu yang tadi. Tak, Syura juga. Jap. (40) ke? Okey, 40. 40. Baca waman faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Syura. Ayat 40. Okey. Innahu Okey. Ayat ini menerangkan syarat kita nak memaafkan orang. Bukan boleh maafkan semua orang. Apa dia? Faman afa. Cepat terjemah. Maka barang siapa yang memaafkan. Kemudian wa aslaha, dan mengislah. Jadi kemaafan yang mana dibolehkan? Kemaafan yang ada unsur islah. Fa ajru, maka pahalanya kepada Allah. Contoh, orang ni tak pernah buat jahat. Tiba-tiba dia terlanggar kita. Orang baik, kaki masjid, tak pernah langgar orang. Tiba-tiba terlanggar kita, kereta kita perseparuh, kan? Hancur. Kalau kita maafkan dia tak akan ulang. Sebab dia memang kali pertama buat salah. Maka yang terbaik maafkan. Sebab kita maafkan dia, membawa islah pada dia. Okey? Tapi kalau satu kes yang lain, memang suka kaki langgar. Langgar orang je.
Tiba-tiba dia langgar kita. Dan kita tahu, dia ni memang suka langgar orang dan suka buat jahat pada orang. Jangan maafkan. Sebab bila kita maaf, kita tak membaiki dia. Cara membaiki beda, saman. Ajar dia. Faham tak? Tengok Islam. Islam cantik. Jangan maaf je semua orang. Tak. Okey. Fa'ajruhu, maka ganjaran pahalanya serah pada Allah. Subhanallah. Tawaran. Kamu nak duit ganti rugi ke? Nak pahala daripada Allah? Pahala. Tapi kalau kos baiki kereta 50,000. Nak pahala ke nak ganti rugi? Nak juga dua-dua. Okeylah. Ha? Sesungguhnya Allah tidak cinta pada orang yang zalim. Okey, kita ambil satu ayat lagi. Ustaz, yang perbuatan memaafkan orang sebelum tidur tu sabit dengan hadis ke tidak? Tak, dia yang ikut sunnah, ikut Islam ialah bila patut kita maafkan orang. Bila kita buat salah masa tu lah. Kalau buat salah pukul 10 pagi, jangan tunggu dekat nak tidur. Takut mati sebelum tidur. So benda ni bukan sabit dengan hadis. Tak, ada seorang sahabat yang Nabi kata dia ahli syurga. Kan? Jadi sahabat yang lain ni tengok, muka macam bukan ahli syurga je. Jadi dia pun nak cek lah apa amalan sahabat ni. Sehingga Nabi kata dia ahli syurga 3 hari turut-turut. Nabi kata dia ahli syurga. Bila sahabat ni pergi tengok kawan tu kat rumah, tak bangun malam pun. Sebab kepala kita bila ahli syurga bangun malam kan. Yang tak bangun malam, ahli neraka. Jadi dia tengok sahabat tak bangun malam pun. Bila tak bangun malam dia teranya, takkan ahli syurga macam ni? Dia pun nak balik. Dia kata, aku datang ni sebenarnya bukan ada masalah pun dengan isteri ke dengan keluarga. Cuma aku datang sebagai helah nak cek apa amalan kamu ni sampai Nabi kata ahli syurga. Dia kata amalan aku macam kamu tengoklah. Malam tak ada bangun pun, baca Quran pun tak ada malam. Tapi dia bangun subuh. Cuma amalan aku sebelum tidur, aku cek siapa yang buat salah. Maknanya dia tak sedar lah. Mungkin dia terlupa. Oh, Muhammad buat salah, aku maafkan. Itu amalan dia. Tapi kalau kita buat salah pukul 10 pagi, jangan tunggu malam. Maafkan terus. Okey. Apa dah ayat satu lagi? Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 133 maksudnya, wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan bersabar dan dengan sembahyang. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Saya kena padar dulu tulisan lain supaya tak nampak perbezaan. Okey. Wahai orang beriman. Kita selalu baca dalam Fatihah, iyyaka na'budu. Maksudnya hanya kepada engkau kami minta, hanya kepada engkau kami sembah dan okey, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta bantuan. Dah 17 kali sehari, dah mungkin dah berpuluh tahun. Tapi kita tahu tak macam mana cara nak minta tolong pada Allah? Cara nak minta tolong. Cara minta tolong ayat ni. Allah kata, wahai orang beriman, mintalah tolong dengan cara sabar. Yang kedua, salat. Macam mana sabar tu boleh menolong, boleh membantu urusan kita? Sebab bila minta tolong dengan sabar, seolah sabar tu boleh tolong kita. Betul? Contohlah, saya ada barang berat. Saya minta A ni, tolong bawa barang saya. Maknanya saya jadi ringan lah. Sebab apa?
pertolongan dia. Sekarang Allah kata minta tolong dengan sabar. Makna apa? Dengan sabar urusan kamu jadi mudah. Macam mana tu? Kalau kita nak minta tolong orang, kita tak boleh nak ikut time kita ke dia nak ikut time dia. Kita kena sabarlah. Tapi kita nak minta tolong orang, kita nak paksa dia sekarang juga. Kita kan kena sabar. So macam juga kalau kita berdoa dengan Allah, Allah mungkin akan jawab. Tak rasa. Tak. Tak. Bila Saya rasa macam tak ada kaitan dengan soalan saya. Kat sini dia cakap kena bersabar. Tak. Soalan saya, Allah suruh minta tolong dengan sabar. Soalan saya, bagaimana sabar boleh menolong dan membantu urusan kita? Faham soalan? bila kita Ha? sabar, bila kita sabar, kita terkait dengan kita bertenang. Bila tenang, kita ada resiko untuk Itulah maksud saya juga banyak. Ah, Mungkin cara saya minta maaf, saya tak sabar untuk faham. Okey. Sebab itulah bila ada masalah, kita tak sabar, bukan masalah tu je tak selesai, tambah masalah baru lagi. Betul? Tak membantu kita. Tapi bila ada masalah, kita tenang, kita relax. Walaupun masalah tak selesai, tapi paling kurang tak menambahkan masalah. Dan paling kurang orang lain pun tak kena tempias panas barang kita. Betul? Okey. Kemudian nikmat. Allah kata sesungguhnya Allah bersama. Kita solat, kita puasa, kita nak Allah bersama kita, tapi kita tak penyabar. Mana Allah akan bersama kita? Sebab tu keadaan kita macam huru-hara kelang kabut. Sebab Allah tak bersama. Apa sebab? Tak sabar. Sebab tu Nabi ada masalah je, Nabi buat apa? Solat. Macam mana Nabi boleh solat? Sebab Nabi sabar. Macam mana kita ada masalah, kita tak boleh nak solat? Sebab kita tak sabar. Dalam keadaan tak marah pun malah nak solat. Bila dalam keadaan marah, tengah-tengah marah, Kak, boleh tak ambil wuduk setelah? Saya ustaz, masa tak marah pun susah nak ambil wuduk. Apa dia? Makna Allah sentiasa, rahmat Allah bersama kita, Allah sentiasa melihat kita, Allah sentiasa memudahkan urusan kita. Termasuk, pastilah. Saya nak tanya, kalau polis sentiasa bersama kita, dan kita adalah orang baik, takkan polis duduk saja aja? Mestilah ditolong kan? Itu polis, ini Allah. Sebab itulah Nabi dalam proses dakwah 13 tahun. Macam-macam kena maki, kena kutuk kan? Tapi kenapa semua berjalan lancar? Sebab Nabi sabar, Nabi solat. Nabi duduk dalam gua 3 hari 3 malam walaupun orang musyrikin. Kenapa proses hijrah berjalan lancar aja? Sebab Nabi sabar, Nabi solat. Semua lancar. Kalau hari pertama lagi Nabi tak sabar, agak-agak lah. Dakwah sampai tak ke Madinah? Tak. Ustaz, sorry Ustaz. Saya nak tanya. Dari segi praktikaliti, katalah kita tiba kesusahan, kita sabar. Okay? Lepas tu kalau ikut literalnya ayat ni, sabar, solat. Betul. Nabi pun buat macam betul. Kedudukan solat tu kita boleh lakukan pada waktu bila-bila. Maksudnya mesti solat sunat, betul. Termasuk dalam waktu yang diarahkan untuk solat. Okey. Waktu yang dilarang solat ni ada dua. Satu secara umum lah. Satu lepas. Yang kedua, satu lepas subuh, satu lepas asar. Kalau ikut mazhab Syafi'i, semua solat waktu yang dilarang boleh solat walaupun waktu dilarang kalau solat tu bersebab. Makna apa? Bersebab ni contoh, kalau orang tanya solat apa, kita boleh jawab. Contohlah, solat apa? Tahiyatul masjid. Ada sebab tak? Ada sebab masuk masjid. Boleh walaupun waktu dilarang. Okey, ada satu hadis yang sahabat tertinggal sunat sebelum fajar kan.
Jadi maknanya atas sebab lepas solat subuh tu dia terus lakukan sampai Ya, ya. melepasi waktu syuruk pun boleh lah. Boleh. Kita biasa solat sunat subuh. Tapi hari tu bangun lambat. Kita pergi masjid, orang dah solat fardu. Kita pun solat fardu bersama imam. Lepas salam je, terus kita bangun solat sunat. Boleh tak? Waktu dilarang tu? Boleh? Boleh. Sebab bersebab. So kalau guna alasan begitu, maknanya boleh juga dah lakukan solat ni pada bila-bila masa. Yalah, ada sebab. Dia ada satu kisah Abdullah bin Abbas. Di dalam perjalanan, kemudian diberitahu satu berita, anak perempuan ataupun saudara dia mati. Apa dia buat bila dengar berita tu? Dia pakai unta dia solat. Sahabat pun tanya, kenapa bila dengar berita ni kamu pergi solat? Abdullah bin Abbas baca ayat ni. Kamu tak baca ke ayat Allah? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Aku dalam kesusahan. Sekarang aku nak tenangkan hati. Caranya apa? Sabar, solat. Maknanya contoh, kita terima berita pukul 6 petang. Tak boleh solat kan? Tapi kita nak buat solat kerana ayat ni boleh. Boleh. Tapi biasa nak buat solat-solat sunat ni, biasanya lah orang yang memang selalu rajin solat sunat. Kalau yang jenis malas solat sunat, yang 12 rakaat setiap hari kan, itu hadiah istana, itu pun malas. Yang ni lagi lah. Jadi nak tengok setakat mana kita mudah buat solat, tengok solat sunat yang biasa tu, kita buat tak? Kalau yang biasa kita tak buat, yang lain lagi susah. Okey, cukup lah. Ada soalan ni? Saya rasa ada satu ayat lagi kan? Betul? Ya, betul. Jumaat depan macam biasa. Kelas Jumaat depan macam biasa. Cuma Isnin tak ada. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل